Sekaranglah masa yang ditunggu-tunggu. Aku nak pilih pemenang hadiah giveaway 2 pasang wireless earbuds Blackstone for Life. So, dia ingat kan ya, pemenang-pemenang yang aku pilih sekejap lagi. Assalamualaikum guys, aku Syah Ibrahim. Kalau korang first time tengok video aku, please consider untuk subscribe channel aku ni. Kat channel ni aku akan banyak kongsikan video berkaitan dengan dunia gadget, info, perbandingan, tips, tutorial, kontroversi dan macam-macam lagi. Macam sebelum ni aku ada kongsikan video macam mana korang nak lajukan semula smartphone korang. So kalau agak-agak phone korang tu dah lembab, korang boleh check out video ni nanti. Link aku ada letak dekat description dekat bawah. Ada juga shortcut untuk video tu di penghujung video ni nanti. Beberapa minggu lepas aku ada buat giveaway pertama untuk channel aku ni. Dan untuk giveaway tu aku janji nak bagi 2 pasang wireless earbuds Blackstone for Life. Dan terdapat beberapa syarat dan cara penyertaan yang aku dah tetapkan lah. So dekat tangan aku ni aku dah ada nama-nama bakal pemenang yang aku akan pilih sekejap saja lagi. Sebenarnya aku agak disappointed juga sebab aku harap jumlah penyertaan akan beratus-ratus. Tapi yang ada hanyalah berpuluh-puluh je. Tapi tak apalah, sebab aku dah janji, aku tetap akan bagi. Cuma sebelum tu aku nak kongsikan dulu dekat korang 5 kelebihan dan 5 kekurangan iPhone 12 yang wajib korang tahu. Kelebihan dan kekurangan ni adalah yang utama dan yang paling ketara lah untuk kita semua tahu berkaitan dengan produk terbaru Apple ni. Okey, kelebihan pertama iPhone 12 kali ni adalah ia dibina dengan ceramic shield di depan dan di belakang. Apple claim ceramic shield ni mempunyai daya ketahanan jatuh 4 kali lebih tahan berbanding dengan smartphone lain. Tapi personally aku rasa yang dia claim ni adalah kalau dibandingkan dengan iPhone 11 lah, bukan dengan smartphone Android yang lain. Tapi tak dapat dipastikan lah, maksud 4 kali itu adalah contoh kalau iPhone 11 ni mampu bertahan jatuh pada ketinggian 1 meter contohnya. Tapi iPhone 12 ni mampu bertahan even kalau jatuh pada ketinggian 4 meter. Atau kalau iPhone 11 ni jatuh sekali dah boleh retak, tapi iPhone 12 jatuh 4 kali baru boleh retak ke? Itu aku tak pasti. Yang pasti dalam beberapa minggu ni pasti akan ada YouTuber Mak Saleh akan buat video drop test untuk iPhone 12 ni nanti. Masa tu kita tengok sama-sama lah, tahan ke tak tahan kan? Kelebihan kedua pula berkaitan dengan kamera, yang mana semua kamera iPhone 12 termasuklah kamera selfie di depan tu adalah kamera bersaiz 12 megapiksel. Yap, masih sama dengan iPhone 11, tapi kesemua kamera-kamera kali ni mempunyai ciri night mode. Night mode dia memang cantik babe. Korang tengok ni. Terang kan? Terang dia tu bukan macam terang yang bersuluh dengan lampu, tapi terang yang natural seolah-olah macam kita tengok dengan mata kita sendiri. Gambar yang kamera depan pun sama. Tengok ni. Bayangkanlah kalau gambar selfie waktu malam korang secantik ni. Bukan tu saja, video pun ada night mode juga. Korang tengok ni. Memang mantap. Dan dengan dia punya stabilizationnya memang A lah. Tak cukup dengan tu, kalau korang rakam video timelapse pun sama, ada night mode juga. Memang cun. Tapi kalau gambar dah cantik, tak ada guna kalau skrin tak power kan. Macam mana nak tengok kualiti sebenar gambar tu nanti. So, iPhone 12 kali ini didatangkan dengan skrin OLED beresolusi 1080p. Berbeza dengan generasi sebelumnya yang hanya dibina dengan skrin LCD dengan resolusi 720p. Bila dah nama skrin OLED, apa lagi kontras lebih tinggi, resolusi lebih tinggi, warna lebih terang, lebih mantap. Warna hitam dia pun memang betul-betul hitam dan pastinya lebih sharp. So, kalau korang baca tulisan yang kecil pun tak adalah nampak macam tulisan tu pecah. Jelas je nak baca. Kelebihan yang keempat pula, iPhone 12 ni dibina dengan ciri kalis air yang lebih baik, iaitu ia mampu bertahan sehingga pada kedalaman 6 meter selama 30 minit. Kalau dibandingkan dengan iPhone sebelum ni, iPhone 11 Pro dan 11 Pro Max mampu bertahan pada kedalaman sehingga 4 meter sahaja selama 30 minit. iPhone 11 XR dan XS sedalam 2 meter selama 30 minit. Yang sebelum-sebelum tu, sejak wujudnya ciri water resistant pada iPhone ni, hanya mampu bertahan pada kedalaman 1 meter saja selama 30 minit. So, kalau korang ni memang jenis suka berenang ke, scuba diving ke kan, tengok terumbu karang semua tu, bolehlah ambil gambar secara direct menggunakan iPhone 12 korang ni. Tapi janganlah pergi dalam sangat, cari nas namanya tu. Dan kelebihan terakhir iPhone 12 yang aku nak highlight kat sini adalah tak lain tak bukan ia menyokong rangkaian 5G. Ya betul, rangkaian 5G memang masih tak available di Malaysia. Tapi tak mustahil, dalam tempoh 2 tahun lagi ia mungkin akan digunakan secara meluas. Dan pada masa tu, kalau korang masih guna iPhone 12, tak adalah rasa ketinggalan sangat kan. Dan tak ada rasa nak tukar kepada iPhone 13 atau 14 dengan cepat. Dan dengan adanya ciri Smart Mode, yang mana walaupun masa korang berada dalam kawasan yang mempunyai rangkaian 5G, tapi untuk menjimatkan bateri terutamanya, ia bukanlah sepanjang masa akan menggunakan 5G. Sebab penggunaan 5G ni memang akan memakan bateri yang banyak babe. Tapi ia hanya akan aktif menggunakan 5G apabila phone korang tu, iPhone 12 tu, detect yang korang tengah menggunakan aplikasi atau proses yang menggunakan data yang banyak. So pada masa ni lah ia akan switch kepada 5G untuk boost kelajuan data korang. Style kan? Sekarang kita beralih pula kepada 5 kekurangan utama iPhone 12. Kekurangan yang aku nak cerita ni adalah kekurangan pada iPhone 12 tu sendiri. Kalau macam tak ada charger brick tu, itu kita cerita lain lah kan.
So nombor 1, iPhone 12 masih lagi tiada under display fingerprint scanner. Satu-satunya cara nak unlock iPhone 12 selain cara manual menggunakan untuk kita type password, iaitu menggunakan face unlock. Tapi yang lecehnya pada zaman pandemik ini, setiap kali nak unlock kena buka face mask kan. Memang leceh. Sedangkan untuk smartphone se-premium ini, sepatutnya ciri ini sudah tidak asing lagi untuk ditawarkan. Kekurangan kedua pula, model permulaan iPhone 12 hanya dibekalkan dengan storage dalaman sebesar 64GB saja. Come on Apple, kedekutnya kan. Smartphone sekarang ada yang harga 600 pun dah boleh bagi 128GB. Ini iPhone 12 dengan harga RM3,809, hampir RM4,000 kot. Dah lah tak ada slot microSD, 64GB tu pula 11 hingga 14GB dah digunakan untuk iOS dan aplikasi lain yang dah pre-install dalam tu. So tinggal 50GB je lagi, macam tak padan dengan kamera yang power. Yalah, satu gambar yang ditangkap bukannya bersaiz 1MB, satu video berdurasi 1 minit contohnya bukanlah bersaiz 10MB, memang tak akan cukup babe. Kekurangan seterusnya adalah dari segi refresh rate iPhone 12 ni. Di zaman server advance ni kan, iPhone 12 masih lagi didatangkan dengan 60Hz refresh rate saja. Sedangkan telefon Android yang lain dah berlumba-lumba nak jual smartphone dengan kadar refresh rate yang tinggi pada harga yang murah. 90Hz refresh rate pada smartphone Android tu dah macam biasa sangat tau. Bawah pada RM1,000 pun, malah 144Hz pun dah ada. Apatah lagi 120Hz. Apple sebenarnya dah ada memperkenalkan ciri dengan paparan 120Hz pada iPad Pro mereka awal tahun ni, yang mereka panggil sebagai promotion. Tapi tak dapat dipastikanlah kenapa ia tidak diperkenalkan pada iPhone 12 ni. Yalah, setidak-tidaknya perkenalkanlah pada iPhone 12 Pro Max kan. So kita harap pada iPhone 13 tahun akan datang dapatlah ciri refresh rate lebih tinggi ni. Nombor 4, kekurangannya adalah kepantasan wireless charging yang ditawarkan hanyalah setinggi 15W sahaja. Itu pun kena guna aksesori MagSafe. Kalau charge wireless secara biasa, hanyalah 7.5W sahaja. Jauh sangat beza dengan smartphone Android yang lain. Nana Xiaomi, pada 19 hari bulan baru ni, Xiaomi telah mengumumkan teknologi pengecasan terbaru mereka, iaitu dengan kapasiti 80W yang mampu mengecas bateri 4000 mAh dari 100 ke 100% dalam tempoh 19 minit saja. Wireless charging tu. Dan kekurangan terakhir yang aku nak highlight adalah saiz bateri iPhone 12 ni yang didatangkan dengan kapasiti 2815 mAh saja. Untuk 12 Pro dan 12 Pro Max besarlah sikit. Tapi untuk kapasiti sekecil ni, nak dibandingkan dengan iPhone 11 dahulu, sebenarnya iPhone 11 dulu lagi tinggi tau. Tapi harga 12 dah sekarang ni lebih mahal daripada iPhone 11. Aku pun tak pastilah apa yang diorang cuba nak buktikan. Tapi kalau korang minat nak beli, beli je lah dan terima seadanya. Power bank kan ada. Sekarang lah masa yang ditunggu-tunggu. Aku nak pilih pemenang hadiah giveaway 2 pasang wireless earbuds Blackstone for Life. So dia ingat gaya, pemenang-pemenang yang aku pilih sekejap lagi, korang diberi masa selama 3 hari bermula tarikh video ni aku publish untuk WhatsApp aku alamat korang untuk aku post hadiah ni nanti. Kalau tak kontak aku dalam masa 3 hari, hadiah ni dikira burn dan aku akan simpan hadiah ni ataupun bajet untuk hadiah ni untuk giveaway yang akan datang. So sekarang aku rancang dulu dan aku akan pilih 2 nama pemenang bertuah tu. Okey. Ini pemenang pertama. Dan ini pemenang kedua. So aku buka dulu Pemenang pertama adalah Muhammad Afiq Haikal bin Mukhtar. Korang boleh tengok sini. Okey, mungkin tak berapa sharp sangat. Muhammad Afiq Haikal bin Mukhtar. Seterusnya, yang kedua, Muhammad Al-Amin. Okey, Muhammad Al-Amin dengan Muhammad Haikal bin Mukhtar, cepat-cepat WhatsApp aku alamat korang dalam tempoh 3 hari saja. So, aku ucapkan tahniah kepada pemenang bertuah. Yang tak menang tu jangan putus asa, korang boleh join giveaway yang akan datang. So, sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.